Suara serta informasi semasa dalam Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz, Bulletin FM. Ada satu persoalan yang saya nak lontarkan pada jam ini, iaitu apabila kita telah meninggal dunia nanti, apakah kita masih lagi perlu membayar cukai atau dikecualikan? Dan sekurang-kurangnya dua negeri bercanggah pendapat mengenai isu ini, iaitu Pulau Pinang berpandangan bahawa waris perlu melangsaikan cukai untuk tahun kematian itu, manakala negeri Pahang pula berpendapat bahawa apabila si mati telah meninggal dunia, maka waris tidak perlu menjelaskan cukai berkenaan. Saya rasa bagus juga ya perbincangan ini supaya tidak ada timbul rasa kekeliruan di kalangan ahli keluarga sendiri apabila arwah telah meninggalkan kita. Banyak perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Kita selalu kata kalau ada hutang boleh datang kepada kita. Itu yang kita nampak di depannya. Tetapi sebenarnya ada cukai-cukai pendapatan terutamanya yang mungkin kita kena lunaskan. Terutamanya mereka ni memang bila bekerja pada tahun tersebut ya dan meninggal dunia, jadi mungkin tahun-tahun yang bulan-bulan yang dia bekerja tu, cukai itu yang akan dikenakan. Bagaimanapun satu kajian syarak ya akan dijalankan berhubung peruntukan undang-undang yang memerlukan wakil sah atau pentadbir harta pusaka pembayar cukai yang meninggal dunia membayar tunggakan cukai yang ditinggalkan si mati, dan inisiatif itu akan digerakkan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mengelak kekeliruan umat Islam di negara ini mengenai pembayaran cukai tertunggak individu yang meninggal dunia. Ini membuatkan kita macam dah mati pun masih ada tanggungan cukai yang perlu dilunaskan ya Muaz. Pening kepala juga, tapi sesetengah pihak berpendapat itu ialah hutang yang perlu dilangsaikan, tetapi sesetengah pihak lagi menafsirkan bahawa ia tidak jatuh dalam kategori hutang. Okey, jom kita ambil tahu mengenai perkara ini. Kita bawakan Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, Encik Rohaizat Abdul Fandi, untuk membicarakan mengenai perkara ini. Mungkin dalam kita nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini secara mudah untuk difahami, adakah benar cukai pendapatan tidak dapat dihapuskan secara automatik walaupun individu berkenaan sudah disahkan meninggal dunia? Untuk makluman, jumlah cukai individu, pendapatan individu yang menyumbang kepada jumlah cukai langsung keseluruhan di Malaysia ini roughly dalam 20 ke 30% individu, termasuklah yang meninggal dunia tersebut. Sebab itu saya katakan bahawa cukai yang akan dikutip 20-30% ini, contohnya kalau tahun lepas kita ada 170 something billion. Kalau 20 ke 30%, anda boleh bayangkanlah berapa banyak jumlah cukai itu. Dan cukai ini akan digunakan oleh kerajaan untuk memakmurkan negara. Itu fakta asas yang pendengar-pendengar bulletin kena tahu. Now, untuk menjawab soalan daripada Muaz tadi, adakah dah meninggal pun masih lagi kena cukai? Secara langsungnya untuk menjawab soalan tu, Seksyen 74 sebut pun kalau mati sekalipun, dia kata tunggakan cukai tidak boleh dihapuskan secara automatik walaupun seorang pembayar cukai itu meninggal dunia. It's very clear dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 74 sebut. Maknanya apa? Menjawab soalan itu secara langsung, walaupun mati ada tunggakan cukai lah. Saya bercakap tentang ada tunggakan cukai. Kalau tak ada tunggakan cukai, tak ada masalah lah. Dia mati, kebetulan ada hutang dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia, dia wajib untuk melunaskannya. Now siapa pula? Sebab itu selepas kematian seorang individu, kita akan keluarkan surat surat kepada waris yang sah kepada si mati untuk melunaskan cukai tunggakan tersebut atau tunggakan cukai tersebut. Jadi di sini timbul polemik itu, sama ada kita nak sependapat dengan Pulau Pinang yang mungkin mengikut kepada Akta Cukai 1967 tadi, ataupun pandangan Mufti Pahang yang kata si mati tidak lagi perlu terbeban dengan tunggakan cukai yang ditinggalkan. Isu terkini dan berita semasa hanya bersama Izwan Azir dan Muaz, Bulletin FM. Untuk mereka yang dah meninggalkan kita, adakah patut ataupun terus membayar cukai ataupun tidak? Dan tadi dah jelas dah ya, mengikut Seksyen 74 Akta Cukai Pendapatan, semuanya harus dibayar walaupun dah meninggal dunia. Dan sebenarnya soal hutang ni bukan benda main-main dalam Islam. Malah kita sering dikabarkan kalau tak bayar hutang nanti roh kita tersekat, tak lepas kan di alam sana dan sebagainya. Jadi timbul satu perdebatan di antara Mufti Pulau Pinang dan Mufti Pahang
Pinang. Mufti Pulau Pinang kata apabila dah meninggal seseorang itu, cukai dia pada tahun berkenaan tidak dilupuskan dan perlu diselesaikan waris. Tetapi Mufti Pahang berpendapat sebaliknya, dan kerana itu kita bersama dengan Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, Tuan Rohaizat Abdul Fandi, untuk memperjelaskan tentang isu ini. Bagaimanapun kita ada Ashraf daripada Kepung nak bertanyakan soalan. Apa kemusykilan anda, Ashraf? Soalan saya, macam mana kalau kita nak buat semakan tunggakan cukai pendapatan tu jika kita jarang bertemu ataupun berhubung dengan dia yang maksudnya si mati tu. Kalau dia dah meninggal tapi kita jarang berhubung ataupun bertemu dengan dia. Oh, jadi macam mana awak nak check balance dia yang ada lagi, berapa nak kena bayar sebagainya lah ya? Ya, betul. Itu soalan. Boleh tak saya jangkakan, contohnya macam ayah kita meninggal, kita tak pernah tahu pun dia bayar cukai macam mana apa semua. Jadi macam mana kita nak check balance dia ada berapa semua Yes, betul. Lebih kurang macam tu. Okey, Ashraf, kita dengarkan penjelasan daripada Tuan Rohaizat. Silakan Tuan Rohaizat. Okey, Ashraf, very interesting soalan sebenarnya. Saya rasa bukan saja Ashraf, ramai juga mungkin nak tahulah. Tapi bagi saya, kalau contoh ayah kita lah, Muaz, Uzir, ayah kita tahu bagaimana dia punya tahap pendapatan. Betul? Of course kita tahu cara dia dan sebagainya kan. Berbelanja. So kita boleh tahu, oh dia ni memang bayar cukai. Lebih menarik kalau sekiranya kita sendiri bayar cukai. Contoh Ashraf ni bayar cukai, dia tahu. Basically threshold 37,000 ke atas itu threshold asas. Seorang individu dah ada 37,000, dia akan jadi pembayar cukai secara automatiknya, ataupun mungkin dia bayar cukai atau mungkin tidak, tapi dia memang dah kena lantar borang. Okey, Mai. Kalau sekiranya nak tahu macam mana, contohnya apabila kematian ayah, so kita nak double check sama ada ayah ini ada tunggakan cukai ataupun ada refund. Dia pun menarik juga. Dia bukan tunggakan cukai je, so dia kena contact kita. Tidak ada cara lain. Sebab untuk MyTax dia tak boleh buka for sure, sebab MyTax tu adalah individu punya rekod peribadi. Kalau ayah tak bagi password, tak mungkin lah dia boleh tengok. Dia boleh go through kita dalam website kita pun boleh, and then kita boleh call kita, ataupun dia boleh datang ke kaunter, mana-mana kaunter untuk check. Kalaulah sekiranya Ashraf tidak mengetahui di mana lokasi fail bapanya berada, dia boleh pergi mana-mana, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu di mana lokasi fail ayahnya berada, mungkinlah ayahnya pernah bawa sekali-sekala kan, contohnya ke Putrajaya. Contohnya ayahnya memiliki fail di Putrajaya, pergilah ke kaunter Putrajaya untuk cek sama ada ayahnya memiliki tunggakan cukai atau tidak. Semurah itu sebenarnya, Mas. Betul. As long as kita ingin tahu, sebab saya suka quote juga Uzir sebut tadi, bahawa tunggakan cukai itu merupakan hutang. Hutang ni sampai ke mati pun dia akan dikira hutang. Betul. Sama jugalah lembaga hasil, walaupun benda tu dia hutang kepada kerajaan, dia tak sama. Mungkinlah ini takrifan individu, mungkinlah tak sama. Hutang kerajaan lah, hutang individu, tapi dia masih hutang. Itu masalah yang kena clear cut ni. Ini kena clear pemikiran bahawa hutang is still hutang. So Ashraf, pergi mana-mana, kita ada hasil lain. Kalau tak nak pergi jam apa semua, call hasil lain, kita tak ada masalah. Ataupun kalau nak berjumpa dengan kami pun go through di mana-mana kaunter lembaga hasil. Maknanya kalaupun tadi di Putrajaya, tapi contohnya Ashraf ni tak tahulah kat mana, dia check kat Penang ke, bagi nombor IC semua, boleh trace balik. Untuk setakat nak check baki tak ada masalah. Tapi kalau nak detail, sebab kita memang konsep kita no wrong door. Mana-mana kaunter pun pergi okey. Cumanya kalau nak menyelesaikan secara tuntas, kenalah pergi di mana fail berada. Kalau dia dekat Penang, tanya kat Penang dulu kat mana fail ayah saya berada, pergilah. Tapi saya, macam saya kata, nak tanya baki, okey, kat Penang dia boleh nyatakan berapa baki untuk ayah. Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz, komited memberikan anda berita dan info terkini Bulletin FM. Hari ini ialah menguruskan tunggakan cukai si mati. Mungkin setengah anda tepuk dahi dengan persepsi, alamak, dah mati pun tak lepas lagi nak bayar cukai. Tetapi perkara itu jelas dinyatakan di dalam Akta Cukai 1967 bahawa kematian tidak melepaskan anda daripada perlu membayar cukai pada tahun itu, dan ia perlu ditanggung oleh waris. Dan ini menyebabkan kita membawa Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, Tuan Rohaizat Abdul Fandi. Jadi soalannya dari segi nak pembayaran tu, bila kita dah tahu jumlah amountnya dan bayaran yang kita kena bayar tu, adakah boleh bayar secara angsuran ataupun mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya, boleh mendapat pelepasan? Okey, Muaz, treatment ni sama je. Hidup atau mati, treatment kami sama.
dia boleh bayar sekaligus. Pergi tadi kes Ashraf tadi, pergi Penang, tak payah pergi ke dia punya file lah. Untuk ada cukai gerbang RM10,000. Allah Okay. Banyaknya kan. Abah dia tak bayar cukai ke dulu kan. Jadi kita bukan bapak dia tak nak bayar tu, tak sempat kan. So dia bersama dia nak bayar sekaligus, okey je, terus bayar RM10,000 ataupun buat ansuran, dia boleh mohon ansuran. Tak ada masalah pun benda tu. Kita punya treatment sama. Kalau dia hidup atau mati pun, kalau ayahnya masih ada pun, kita punya treatment sama. Dia boleh bayar sekaligus ataupun mohon ansuran. So subject tu kelulusan lah. Dia mohon ansuran untuk baki cukai tunggak ni. So kita akan berikan berapa. Itu normal prosedur yang tak ada masalah pun. Sebab kita di hasil ni, untuk makluman Muaz dan juga Uzair, kita facilitate. Kita nak make sure rakyat bayar cukai ini dalam keadaan yang selesa tau. Iyalah, mana kalau saya katakan semua happy bayar cukai, itu satu fakta yang agak denial sikit lah. Betul lah kan. Mana ada orang dalam dunia untuk bayar cukai kan. Tak ada. Kalau pergi taklimat pun saya kata, kalau saya tanya sebagai besar audience tu, siapa yang tak nak bayar cukai, kerajaan kata okey tak bayar cukai tu, semua angkat tangan. Semua tepuk tangan. Maknanya apa? Kita benda ni benda contribute kan, keluar. Tetapi kita try to facilitate. Kita memahami kerunsingan rakyat. Kita bagilah kemudahan-kemudahan. Kalau dia nak mahu ansuran, kita bagi ansuran. Kalau sebab tak semua boleh bayar cukai serius kan. Dan apakah kalau ada simpanan simati, contohnya KWSP tabung haji, maka hasil akan mengambil dari punca simpanan itu untuk melangsaikan hutang cukai itu simati. terpulang kepada waris. Di mana sumber dia nak ambil. Sebab dia pun akan ada satu stage lepas kematian, dia kena amanah raya dan sebagainya. Kalau dia boleh gunakan wang itu untuk bayar cukai, okey, kami bukan tak peduli. Kami tak kisahlah. Maknanya hasil tidak akan sita. Yes, tidak akan sampai ke situ. Cumanya macam saya kata, kita apabila mati si mati, lepas satu tempoh tu kita akan mula-mula kita akan bangkitkan taksiran si mati atas nama waris, tetapi berdasarkan pendapatan si mati. So kita anggap itu merupakan cukai pendapatan si mati. Contohnya dia hidup sampai bulan 6. So daripada 1/1/2022 contoh ya, sehingga bulan 6 itu dianggap sebagai pendapatan si mati. Tetapi yang bayar tetap waris. Tetapi selepas itu kita akan charge dia di bawah pendapatan harta pusaka. Sebab mati dah tak ada dah. So kita tak boleh katakan itu cukai si mati sebab dia dah tak ada. Tapi kita akan charge pendapatan si mati yang berterusan income-nya. Sebab itu kita akan create satu file. Dulu saya sebut OG, SG, betul? Macam sekarang ni IG, betul tak? Dah tak ada kan? Dah tak ada OG, tak ada. Muaz jangan terkejut tau. Kita pun geng-geng Instagram macam ni. IG tau sekarang ni, file IG. Tapi ada satu lagi file untuk harta pusaka ni, TP. TP tu untuk kes-kes harta pusaka. Kita akan charge ke semua pendapatan si mati yang masih ada itu di bawah file TP. Itu yang saya katakan bahawa kita faham konsep mati sematilah. Tapi sepanjang tempoh hidupnya dia mesti bayar cukai, betul. Apabila tunggakan itu wujud akibat daripada masa dia hidup itu, maka waris sah dia mesti menjelaskan cukai tersebut. Waris sah ni adalah isteri ataupun anak? Ya. Isteri, kalau ada isteri, kalau anak disahkan. Okey. Pendapat, komen serta perbincangan fokus pagi Izwan Azir dan Muaz, Bulletin FM. Masih lagi kita bercerita mengenai cukai. Jadi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam akan bermesyuarat dalam masa terdekat bagi mencari kesepakatan mengenai pembayaran cukai tertunggak individu yang meninggal dunia. Ini kata dari Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dan asalnya kenapa persoalan ini berlaku ialah kerana percanggahan pendapat di antara dua Mufti Pulau Pinang kata walaupun dah mati, cukai yang jatuh pada tahun itu perlu dilunaskan. Bagaimanapun Mufti Pahang berbeza pendapat, katanya apabila seseorang telah meninggal dunia maka tidak ada lagi keperluan baik kepada si mati ataupun waris untuk melangsaikan cukai berkenaan. Kita masih lagi bersama Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, Saudara Rohaizat Abdul Fandi. Dan yang saya nak tahu tadi, jika si mati ini waris datang kata saya nak langsaikan cukai ayah atau ibu saya almarhum, tetapi kami ada banyak duit ni saja, sedangkan jumlah yang nak dikenakan cukai itu banyak sangat, apakah kami boleh minta diskaun sedikit ke, atau ada pertimbangan daripada lembaga hasil dalam negeri untuk mengurangkan jumlah cukai yang dikenakan kepada almarhum? Okey, sebelum saya jawab soalan tersebut,
apabila seseorang itu meninggal, dia ada dua kemungkinan, Muaz dan juga Uzair. Satu, dia ada harta. Satu, dia tak ada harta. Kalau kes ada harta, selesaikan melalui menggunakan harta yang ada. Saya cadangkan begitu. Contohnya dia ada rumah, dia ada gedung-gedung contohnya. So dia ada baki cukai tertunggak. So langsaikan dengan menggunakan harta tersebut lah, sama ada nak jual atau apa dan sebagainya. Now, kalau sekiranya tiada, contohnya dia ada baki cukai tertunggak, tapi lepas tu hartanya tak ada. So tidak ada harta berterusan. So maknanya waris atau warsi kena menjelaskan baki cukai tertunggak tersebut. Now uzir tersebut boleh tak dapat diskaun contohnya. Boleh mohon, dia memang ada satu ruang untuk membayar cukai, memohon sama ada pengecualian ataupun pengurangan cukai, tetapi subject to approval. Saya tak boleh kata mesti lulus tak. Ada kes yang saya handle masa saya dekat Menara Olimpia masa tu. Salah seorang figura meninggal dunia, waris dia mohon untuk pengecualian dan kita luluskan. Saya tak kata lulus tak, tapi kita layan permohonan tersebut sampai ke peringkat tertinggi lah. Yang akan memutuskan nanti adalah peringkat tertinggi kita, sama ada kita beri pelepasan sepenuhnya ataupun pengecualian. Tapi masih lagi boleh memohon lah. Macam kita kata tadi Muaz, tembaga hasil ni jiwanya besar tau. Betul kayak dia boleh boleh. Kita ni memang dengar Marhain punya. Sebab itu kita punya CEO baru ni, not so barulah, Datuk Dr. Muhammad Nizam. Dia punya pendekatan EES tau. Awareness, Education, Services. Kita nak educate orang. Bukan kita macam saya beritahu pada Muaz, kita bukan mengajar, bukan mengejar. Bukan alung. Kita mengajar, bukan alung. Kita baik tau. Muka saya baik dah. Baik. Ada nur di situ. Kita kalau jumpa SDM pun kita rasa takut. Tapi sebenarnya bila jumpa tak adalah diorang marah kita. Benda ni boleh bincang. Cuba Muaz, kita lepas ni kita boleh, kalau boleh diorang datang jangan takutlah. Macam tu. Sebab itu pendekatan AES tu penting. Kita nak educate bahawa kita lembaga hasil ni apa guna kami, kita kutip ni ke manakah. So ada masalah, come to us, come to papa. Jangan lagi. Kalau lagi nanti susah, tak selesai masalah. Sama juga kes harta ataupun si mati. Tak pedulilah anak-anak apa semua, lantaklah. Aku tak nak jumpa dengan lembaga hasil ni. Aku menyampah dengan logo 3 segi ni. Akhirnya kes ini berterusan sampai tak sudah lah. Okey, bila sampai tak sudah ni, waris ni, apakah tindakan yang akan dikenakan kepada mereka? Ni kita nak cabut lari lah contohnya. Alang-alang tak ada sanggup power pun. Kan. Lepas tu ni lebih masalah lagi, ialah kita minta jauh lah, berdendam pula dengan si mati. Kan, maksudnya dengan ayah dulu marah dan sebagainya, dah kita pula kena bayar, jadi lari. Apa tindakan kena waris ni? Sama juga treatment ni macam seorang hidup. Waris ni kalau sekiranya kita dapati dia lah waris sah kepada si mati, so kita boleh tunggakan yang tidak dijelaskan itu, kita boleh mengenakan sekatan perjalanan. Itu yang paling ditakuti oleh. Betul. Tak best kan. Dekat airport je tak boleh pergi kan. Tiket dah beli kan. Tapi tak boleh. Dekat airport menangis. Betul. And then aset si mati tidak boleh diagihkan, difaraikan sebegitu rupa, tak boleh selagi mana tunggakan cukai itu tidak diselesaikan. Itu kesan dia. Okey, kita ada soalan daripada pendengar. Seorang ni menghantarkan WhatsApp kepada kami, Wahyudin namanya. Kalau si mati belum sempat dapat refund cukai, boleh ke waris claim dan bagaimana kaedahnya? Refund ni dia. Yang ni menarik. Yang ini paling ada dua je saya kalau beritahu Uzair. Dua situasi yang orang biasa tahulah. Satu ada tunggakan, satu lagi ada refund. Tunggakan orang tak suka, refund orang paling suka. Sama juga dengan konsepnya dengan lembaga hasil. Boleh menuntut untuk on behalf kepada waris. Kalau kita tunggakan pun kita bagi kepada waris, refund takkan kita tak boleh bagi kepada waris. Betul. Common sense lah. Dia macam tak adil lah. Dia nak minta barang kan. Kau lembaga hasil, kalau tunggakan kau cari, refund kau senyap. Kita akan bagi juga, tak ada masalah. Fair lah. Fair. Satu lagi soalan. Saya ada beberapa kenalan yang tak pernah ke Kota Kinabalu, apatah lagi bekerja di sana atau pernah belajar di sana. Tak pernah ke sana, tapi bila disemak, fail dibuka di cawangan Kota Kinabalu Sabah. Jika
jika masih hidup, bolehkah buat pindahan fail ke cawangan Putrajaya contohnya? Jika sudah meninggal dan waris mahu selesaikan hutang, wajibkah waris ke Sabah sedangkan waris sendiri nak kena keluarkan duit untuk bayarkan tunggakan cukai si mati? Okey. Kalau masih hidup, dia boleh transfer bila-bila masa je. Tak ada masalah. Tapi notification kena bagi pada tahu kami. Sebab itu salah satu tanggungjawab membayar cukai, dia kena memaklumkan kepada lembaga hasil. Contohnya asal Kota Kinabalu, dia bekerja pada waktu di KK, dia KK Kota Kinabalu, kemudian ditransferkan di Kuala Lumpur. So dia kena maklumkan kepada kami untuk kita bagi tahu alamat terkini. So kita akan pindahkan fail itu daripada KK satu pejabat ke pejabat yang ke KL lah, di mana-mana alamat lembaga hasil yang berhampiran. So kalau mati, waris boleh pindah juga, tak ada masalah untuk kita selesaikan. Kita macam ulang balik, kita tak susahkan rakyat, tapi rakyat rasa macam tersusah. Betul. Sedangkan dia tak tahu tau. Betul. Ni dia rasa dia kena fly ke Sabah pula. Mintalah pindah fail untuk kita selesaikan di sini. TP contoh, kalau nak create file TP baru pun di sini tak ada masalah. Nak pindahkan file untuk ke sini pun tak ada masalah. Nak selesaikan di KL, buat apa turun ke Kota Kinabalu semata-mata nak selesaikan tu? Tiket balon pun dah mahal. Mahal tu bah. Sekarang sudah berapa bah kan? Sekarang 3,000 bah. Bukan pula aku yang kena bayar cukai itu. Bapa yang mati kan. Kenapa aku pula yang kena ke sana? Sama-sama. Jangan marah. Ni dah jadi marah pada si mati pula kan. Okey, jadi mungkin dari segi kesedaran. Tadi Encik Raizat kata tadi, kesedaran berbanding tahun-tahun sebelumnya mengenai harus membayar cukai kepada yang telah meninggalkan kita ni. Ya, kita yakin daripada trend jumlah kes saya tidak bagi details figure, tetapi daripada tahun 2019 sampailah ke current, ia penurunan yang agak getara, daripada berbelas ribu kepada hanya 2 ke 3 ribu cases yang ni tak bayar, yang kes mati lah, kes mati. So meaning saya yakin bahawa rakyat Malaysia di suatu sana memahami dasar kami, memahami bahawa tanggungjawab membayar cukai itu mesti dilunaskan. Tidak kira siapa pun, sama ada individu itu maupun mereka yang mewarisi daripada individu tersebut. Juga Muaz, saya juga ambil kesempatan, kita dulu Muaz, saya suka, bukan betul tak kalau kita masa lepas kematian si mati, betul? Antara yang kita laksanakan di kuburan, kata Malaysia, kuburan betul. Baca talqin, betul? Lepas baca talqin apa dia buat? Kepada yang ada berhutang. Konsep sama. Kenapa jadi polemik? Konsep sama tau. Cumanya berbalik tadi Uzir, hutang ini hutang kerajaan. Betul. Itu je lah. Sebab dia fikir hutang Kak Timah, hutang Pak Dolah. Dia tak fikir hutang kepada negara. As long as namanya hutang, ia wajib untuk dijelaskan. Tapi saya tak nak komen tentang perdebatan dua mufti. Betul. Sebab itu bukan bidang kepakaran saya. Tapi saya refer to Akta Cukai Pendapatan 1967, Section 74, clear cut macam tu. It's very clear. Jadi kita biarkan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bermesyuarat dalam masa terdekat untuk menentukan dua perdebatan ini antara dua mufti ini, dan apapun sehingga keputusan itu diputuskan, Akta Cukai 1967 menyatakan hidup atau mati anda masih perlu melangsaikan cukai anda kepada negara. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Rohaizat Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita memberi penerangan supaya rakyat lebih cakna tentang tanggungjawab mereka. Bincang, debat dan pendapat bersama personaliti TV dan radio. Izwan Azir dan Muaz, Fokus Pagi di Bulletin FM.